Alhamdulillah, ramai dah nampaknya murid-murid yang sertai aktiviti online bersama cikgu. Dengar suara cikgu kan? Alhamdulillah. Harap murid-murid bagi kerjasama agar offkan mikrofon supaya tidak bunyi bergema. Kamera tolong buka ya, supaya cikgu boleh lihat wajah-wajah kamu semua. Terima kasih. Okey, dah pukul 8.30 pagi. Kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam manis. Salam ceria. Dan salam penuh kasih sayang dari cikgu buat semua murid SK Taman Putra Perdana. Cikgu doakan agar kita semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih cikgu ucapkan kerana murid-murid dapat luangkan masa bersama cikgu. Alhamdulillah. Sebelum cikgu meneruskan kata-kata cikgu, cikgu ingin perkenalkan diri cikgu terutama kepada murid-murid baru di SK Taman Putra Perdana ini. Cikgu nak share slide. Okey, harap semua boleh lihat slide yang cikgu paparkan. Okey, dapat lihat ya. Alhamdulillah. Okey. Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Taman Putra Perdana tahun 2021. Nama cikgu, Cikgu Julie. Cikgu bertugas di sesi pagi. Seterusnya rakan guru kaunseling yang bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Rozimah dan Cikgu Nur Arza. Cikgu Rozimah dan Cikgu Nur Arza bertugas di sesi petang. Baiklah murid-murid, mohon ambil perhatian. Jika murid-murid berasa susah hati, berasa ketakutan yang disebabkan sesuatu perkara, rasa sedih, rasa tak tenang, murid-murid boleh share cerita dengan mana-mana guru kaunseling yang cikgu perkenalkan tadi. Okey, nombor telefon ada tertera di sini. Okey, murid-murid boleh hubungi cikgu sama ada call ataupun WhatsApp. Okey. Okey, nombor-nombor telefon ni ada di sini. Okey, murid-murid tak perlu salin ya sebab okey, poster ini murid-murid boleh lihat nanti di blog kaunseling, blog sekolah, FB kaunseling, IG kaunseling dan juga di Google Classroom. Okey, macam mana nak lihat FB kaunseling? Okey, boleh buka yang ini UBK SK Taman Putra Perdana FB, yang ini IG SKTPP UBK dan yang ini Google Classroom. Ini kod dia. Okey. Seterusnya, cikgu nak sampaikan sedikit maklumat mengenai pengurusan diri semasa PKP 2.0. Murid-murid selalu kan dengar sekarang ni PKP kan? Okey. Amat penting ya murid-murid untuk mengurus diri dengan sebaik mungkin. Terutama sepanjang PKP ini. Kenapa mengurus diri itu penting? Okey, mengurus diri itu penting kepada murid-murid yang bercita-cita untuk berjaya. Macam mana tu? Okey, perlu kena seimbangkan aktiviti seharian. Aktiviti seharian lah. Okey, tak adalah asyik nak main je. Kita kena seimbangkan aktiviti harian kita. Ada bermain, ada belajar, tolong ibu ayah. Okey, boleh bersembang dengan kawan. Okey, melaksanakan hobi-hobi kita. Okey, itu maknanya seimbangkan aktiviti seharian. Okey, perlu juga belajar berdikari. Mana yang boleh buatlah ataupun mana yang termampu. Contohnya, siapkan tugasan yang guru bagi. Kalau di rumah, tolong ibu ayah kemas tempat tidur, kemas tempat belajar, balut buku dan sebagainya lah. Okey, baiklah. Murid-murid,
Okey, boleh lihat seterusnya paparan slide yang cikgu sertakan di sini. Okey, pengurusan diri semasa PKP 2.0. Yang pertama, boleh lihat di sini ya. Okey, boleh lihat di sini. Yang pertama, perlu bersenam. Murid-murid sentiasalah bersenam ya setiap hari. Kalau boleh setiap hari sebab untuk badan kita sihat. Pastikan aktiviti senaman adalah yang selamat. Jangan lakukan aktiviti senaman yang berbahaya. Okey, yang kedua, makan makanan seimbang. Selalu dengarkan makan makanan seimbang ni? Okey, apa dia makanan seimbang? Makanan seimbang ialah yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian. Okey, pada kadar yang betul lah. Okey, jangan lupa makan ikut waktu. Sarapan, makan tengah hari, minum petang dan juga makan pada sebelah malam. Seeloknya sebelum pukul 8 malam. Okey, seterusnya yang ketiga, tidur yang berkualiti. Okey, tidur ni penting ya, tidur yang berkualiti. Janganlah tidur terlalu lama sangat dan janganlah tidur cuma 1 jam je. Pukul 4 tidur, 4 pagi baru nak tidur. Sebab apa? Sebab main game kan. Okey, pukul 4 tidur nanti pukul 6 dah kena bangun sebab mak dah kejut. Okey. Tidur ikut yang sesuai lah kalau macam kanak-kanak seperti kamu, seeloknya tidur seawal jam 10 malam. Kenapa? Sebab nanti boleh bangun awal. Untuk apa bangun awal? Untuk solat subuh. Seterusnya, persediaan belajar walaupun tidak pergi sekolah, kita bersedia untuk belajar secara online ataupun secara maya. Okey, yang keempat, amalkan penjagaan kesihatan diri. Okey, yang ini sentiasalah kita mencuci tangan. Okey, sentiasa jaga kebersihan diri. Okey, kalau di rumah tolong ibu dan ayah jaga kebersihan rumah. Okey, murid-murid, seterusnya cikgu pergi ke nombor 5. Elakkan dari berada dalam persekitaran yang ramai orang. Okey, sekarang ni memanglah PKP kita seeloknya duduk di rumah lah. Kecuali kalau kita ada urusan yang penting untuk kita keluar, itu pun kita kena elakkan diri dari persekitaran yang ramai orang. Kenapa? Supaya kita boleh elakkan dari jangkitan virus yang mudah berjangkit. Okey, seterusnya yang keenam, dapatkan maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Contohnya melalui televisyen, okey, ataupun lihat blog sekolah, ya, blog kaunseling. Okey, mungkin ada info yang cikgu paparkan di dalam blog tersebut. Nombor 7, isi masa yang terluang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, murid-murid, sekarang cikgu faham kita tak boleh nak bergerak bebas. Kena sentiasa duduk di rumah kan. Jadi, banyak masa yang terluang. Jadi, kenalah isi aktiviti yang berfaedah. Okey, selain dari sertai pembelajaran secara maya, murid-murid boleh lakukan aktiviti lain. Contohnya, membaca buku cerita, membantu ibu bapa mengemas rumah ataupun laksanakan hobi-hobi yang sesuai lah ketika di rumah. Baiklah, cikgu teruskan. Nombor 8. Okey, yang ke-8, berbelanja secara jimat dan berhemah. Okey, murid-murid perlu amalkan ya, berbelanja secara jimat dan berhemah. Pastinya ramai murid yang pandai menggunakan gadget. Okey, selalu kan membeli secara online. Okey, sebelum beli, kenalah berfikir dulu. Ataupun yang lebih baik, tanya ibu dan ayah. Boleh beli ataupun tidak.
Okey, yang kesembilan, sentiasa berhubung dengan kenalan yang jauh dan dekat. Duduk di rumah, pastinya murid-murid akan rasa kesunyian. Betul tak? Lagi-lagi jika murid-murid yang tidak ramai adik-beradik. Jadi, untuk elakkan kesunyian tersebut, okey, antaranya murid-murid boleh berhubung dengan rakan-rakan melalui telefon ataupun WhatsApp. Okey, kenapa? Supaya kita boleh bertanya khabar ataupun kita boleh share idea tentang aktiviti seharian. Okey, yang terakhir, berfikiran positif. Okey, kena belajar ya supaya kita sentiasa berfikiran positif. Walaupun belajar secara online ataupun secara maya ini, murid-murid perlu berfikir macam mana kita mesti berjaya. Pastikan berfikir secara positif yang kita akan berjaya. Macam mana caranya? Okey, kenalah fokus ketika belajar. Ulang kaji pelajaran dan yang penting sekali, dengar nasihat ibu dan ayah, juga dengar nasihat guru-guru. Okey, seterusnya sebelum bersurai, okey, buka kamera, cikgu nak ambil gambar. Okey, senyum.